الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزحل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. أما بعد. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah kerana goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Kamu akan melihat ibu-ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak yang dia susu. Ibu-ibu yang mengandungkan anaknya gugur. Pada ketika itu tuan-tuan, azab Allah dalam keadaan yang sangat dahsyat. Mereka dalam keadaan mabuk, sebenarnya mereka bukan mabuk, tetapi azab Allah yang sangat dahsyat. Sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam khutbah ini 20 minit insya-Allah khutbah yang pertama. Kita tuan-tuan, apabila kita meninggal dunia, dua perkara saja tempat yang kita akan pilih. Sama ada kita akan pilih ke syurga ataupun kita akan pilih ke neraka Allah. Tuan-tuan, ada orang dia sanggup untuk pilih ke neraka Allah. Sedangkan neraka Allah ini tuan-tuan, satu perkara yang sangat susah. Ada yang perlukan duit, ada perlukan tenaga dan sebagainya untuk nak masuk neraka Allah. Contohnya, ada orang tuan-tuan, dia sanggup berzina untuk masuk neraka Allah. Sedangkan zina tuan-tuan, dia kena cari pelacur, terpaksa keluarkan duit untuk melanggan pelacur. Dia terpaksa pula mengeluarkan duit untuk menempah tempat-tempat penginapan ataupun hotel dan sebagainya semata-mata untuk bersama dengan pelacur. Kemudian, kalaulah ada di kalangan mereka yang nak menempah bukan saja pelacur, sanggup berzina dengan isteri orang, sanggup menempah untuk dibunuh dan sebagainya semata-mata untuk berzina dan nak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan kita tuan-tuan, nak masuk neraka Allah cukup susah. Ada orang sanggup untuk berjudi. Sedangkan tuan-tuan, berjudi bukan perkara yang mudah. Orang Melayu nak masuk beli nombor ekor, terpaksa keluarkan duit, terpaksa tutup muka dan sebagainya untuk membeli nombor ekor untuk berjudi. Tidakkah satu perkara yang susah? Sedangkan itu neraka Allah menantinya. Begitu juga ada orang tuan-tuan nak masuk neraka Allah, begitu susah. Dia sanggup mencuri, pecah rumah orang, masuk risiko tinggi tuan-tuan. Ada di kalangan penghuni rumah menanti mereka dengan senjata api dan sebagainya. Menyebabkan apa tuan-tuan? Orang yang mencuri itu mungkin hidupnya tuan-tuan, itulah kali terakhir hidup di dunia. Begitu susahnya untuk masuk neraka Allah. Tapi ada orang tuan-tuan sanggup menempah untuk masuk neraka Allah. Kita bukan saja mencuri, minum arak juga. Begitu susah, terpaksa keluarkan duit tuan-tuan, beli arak. Kemudian minum, mabuk tuan-tuan. Ada yang tidur di tepi longkang, ada yang tidur jatuh dalam lubang, ada yang tuan-tuan menunggang motosikal, terbalik, jatuh tuan-tuan, aksiden sebagainya. Tidakkah susah tuan-tuan untuk nak masuk neraka Allah? Tapi orang sanggup tuan-tuan menggadaikan duitnya, menggadaikan dirinya, menggadaikan segala-gala untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya sidang jemaah, tuan-tuan nak masuk neraka Allah? Disebut di dalam Quran. Bagaimanakah neraka Allah ini? Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Orang yang nak masuk neraka Allah ini, orang yang kafara, yang ini orang yang engkar. Masa hidup dia pernah berzina, masa hidup dia pernah minum arak, masa hidup dia pernah berjudi, masa hidup tuan-tuan dia pernah mencuri dan sebagainya. Tuan-tuan, dia belum bertaubat kepada Allah. Ini di antara orang yang kafara, engkar. Orang yang engkar ini, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka yang pertama yang disediakan kepada orang Islam yang engkar. Paling atas nama jahanam, paling bawah nama Hawiyah. Hawiyah ini untuk siapa? Untuk Haman, untuk Namrud, untuk Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Orang yang engkar perintah Allah, yang masa hidup mereka ini begitu penentang-penentang kepada nabi-nabi.
Tetapi orang Islam yang engkar perintah Allah, disediakan neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni tuan-tuan nak masuk, paling simple, di atasnya ada di tiang sirat. Bila lalu tak lepas, jatuh neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam ini disebut wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Neraka Jahannam ni seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka yang masuk neraka Jahannam bukan ditarik elok-elok, ulqu dalam bahasa Arab, ulqu dalam bahasa Melayu maksud dilempak. Dipegang, dilempak masuk dalam api neraka Jahannam. Iza ulqu fiha, mereka apabila berada dalam neraka Jahannam, sami'u laha, mereka mendengar. Sebelum nak masuk tu tuan-tuan, mereka dengar dalam neraka Jahannam itu syahiqan wa hiya tafur, jeritan manusia di dalam api neraka Jahannam. Mereka nak masuk, tuan-tuan duk dengar ni, keluarkan kami ya Allah, kami tak tahan dah. Sedangkan kita nak masuk, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka ni. Belum. Kita duk dengar ni, takadu tamayyazu minal ghaib, hampir terpecah disebabkan marah api neraka. Punya dahsyatnya tuan-tuan. Begitu hebatnya api neraka Allah. Tuan-tuan nak masuk ke? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga api neraka namanya Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah itu akan bertanya orang yang masuk dalam api neraka, alam ya'tikum nadhir, kenapa kamu masuk neraka? Tidakkah masa hidup dunia ini ada orang peringat kepada kamu, jangan masuk api neraka ni, jangan masuk neraka ni? Alam ya'tikum nadhir, tak adakah siapa beri peringatan? Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Ada seorang ustaz bagi khutbah, kami dengar tentang neraka tapi kami lena. Kami dengar tentang khutbah tentang neraka tapi kami duduk luar, masuk pun tidak dalam masjid. Masih luar lagi, sedangkan umurnya menjangkau 60 tahun dah. Masih berbicara hisap rokok lagi. Sedangkan kita cerita tentang neraka, tak ada hati langsung tentang takut neraka Allah. Alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kamu orang memberi peringatan, cerita tentang kamu jangan masuk api neraka? Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Ada, dia tu cerita tentang neraka, kami masuk dengar khutbah jerakah, kami nak lena pun tak boleh. Kami masuk dengar khutbah, selalunya baca slow-slow, tapi khutbah hari itu dia jerakah, kami nak tidur pun tak boleh. Tuan-tuan, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada mereka orang bagi pengajaran? Mereka kata apa? Qalu bala, telah datang. Tapi apa? Fakazzabna, bukan boleh percaya. Fakazzabna, penipu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami ni masa muda sampai tua masjid pun tak masuk. Ma nazzalallahu min syai', Allah tak turun apa kat kami pun. Kami boleh bersembang daripada dulu sampai lah. Kami duduk tempat tu lah, duduk isap rokok, tak ada apa pun. Kami pakai kereta besar daripada ustaz yang baca khutbah. Kami dulu lebih, kami hebat, rumah kami besar daripada orang yang datang duduk dalam masjid. Kami rezeki banyak lagi. Ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Beritahu kepada mereka akan kesesatan yang sangat besar, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah, dahsyatnya neraka Allah. Tuan-tuan nak masuk ke neraka Jahannam ini? Pernah tuan-tuan ditawarkan kepada Abdul Muttalib, kepada Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Ketika bapa saudara Nabi di saat nak mati, tuan-tuan, Nabi pi bagi tahu dekat telinganya, ya ammi qul la ilaha illallah syahidtu. Wahai bapa saudaraku Abu Talib, katalah la ilaha illallah, aku jadi saksi. Tiba-tiba Abu Lahab ni kata apa? Wahai Abu Talib, kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang kamu? Di akhir penghujung Abu Talib, tuan-tuan, Abu Talib dengan lafaz yang jelas, dia kata apa? Aku tetap dengan ajaran nenek moyangku. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Sedangkan Abu Talib selalu tolong Nabi, selalu bantu Nabi. Susah Nabi, susah Abu Talib. Nabi menangis, tuan-tuan. Nabi angkat tangan, ya Allah, bapa saudaraku ni selalu tolong aku, ya Allah. Susah senang bersamaku, ya Allah. Kami tak makan, dia tak makan. Dia mati dalam kufur kepadamu, ya Allah. Ampun dosa dia, ya Allah. Allah hantar Jibril. Wahai Muhammad, oleh kerana kamu tadah tangan minta kepada Allah, sedangkan Abu Talib ini dia mati dalam kufur kepada Allah, maka
Abu Talib ini dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Tuan-tuan nak masuk ke api neraka Jahannam ini paling mudah, wahai Muhammad. Diambil bara api sebesar ibu jari kamu, wahai Muhammad. Kerana Abu Talib selalu tolong kamu. Lalu diletak di bawah tapak kaki Abu Talib. Ini paling mudah, wahai Muhammad. Bila diletak atas tapak kaki Abu Talib, nescaya menggelegaklah akan otaknya. Tuan-tuan nak masuk neraka Jahannam, letak besar bara api, tuan-tuan, di bawah tapak kaki Abu Talib, menggelegak akan otaknya. Itu dah dahsyatnya, tuan-tuan, neraka Jahannam. Tapi ada orang sanggup menempah, tuan-tuan, untuk masuk neraka Allah. Keluar duit, susah payah, tahan malu dan sebagainya untuk menempah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan renung semula. Yang pertama tadi nak masuk neraka, yang kedua syurga. Syurga ni, tuan-tuan, tak perlu duit. Tuan-tuan datang duduk dalam masjid ni, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk aja dapat pahala. Kerana apa? Kita duduk dalam masjid ini. Masjid ini, kata ulama, menjadi kenderaan untuk lalu titik sirat. Tapi ada di kalangan kita, kalau budak-budak duduk di luar bersembang tak apa lagi. Saya nampak di atas member ni, ada orang yang dah berumur pun duduk di luar lagi duduk bersembang. Sedangkan duduk dalam masjid ini tak perlu keluar duit, menjadi kenderaan untuk lalu titik sirat. Wahai orang Sungai Lokang, duduk tidur apa lagi? Dengar khutbah ini. Mendengar khutbah ini wajib. Dan kamu dengar tak perlu duit, dapat pahala bang. Jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, nak masuk syurga begitu mudah. Datang masjid, tak perlu keluar duit. Jamin, tuan-tuan, untuk masuk syurga Allah. Lagi apa? Zikir kepada Allah. Tuan-tuan dengar khutbah ini, tuan-tuan hati, la ilaha illallah. Perlu keluar duit ke? Tak perlu keluar duit bang. Tetapi hati tuan-tuan bukan berzikir. Dalam hati tuan-tuan tengok muka saya, geram muka main. Pasal apa? Saya baca khutbah ni derakah-derakah. Bang, tuan-tuan, Nabi baca khutbah, ihtamarat ainahu, merah matanya. Bila dia cerita tentang kiamat, tuan-tuan, dia ketuk akan tungkatnya. Sebelah kanannya pedang. Dia ketuk, tuan-tuan, sampai sahabat semua dengar, tuan-tuan, menggerunkan. Kita derakah sikit, dia tengok muka saya macam nak telan. Sebab apa, tuan-tuan? Hati tu bukan nak ingat Allah, tapi bengang dekat ustaz. Bang, ubah bang. Ubah hati kita itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah, tak perlukan duit. Tapi tuan-tuan sebut, jamin tuan-tuan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil dengar khutbah ni, la ilaha illallah ka, Allahumma salli ala Muhammad ka, ataupun satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam Sahih Bukhari kata apa? Siapa yang sebut akan la ilaha illallah ni sampai habis ini, kalau 10 kali pagi, Allah tulis 10 kebaikan. Allah tarik 10 kejahatan. Allah ampun dosanya. Dan Allah jauhkan dia daripada gangguan syaitan. Tuan-tuan, zikir tak perlu duit. Tapi ada orang tak mampu berzikir bang. Ada orang sanggup bersembang berjam-jam, tapi dia tak mampu ingat Allah walaupun 5 minit. Bang, tak perlu duit bang. Ingat Allah. Lagi apa? Ada orang, tuan-tuan, tak perlu keluar duit. Kita puasa. Perlu keluar duit tak? Tak perlu, tuan-tuan. Kita berlapar dahaga, tuan-tuan, untuk masuk syurga Allah. Jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disediakan kepadanya syurga. Satu pintu nama Rayyan. Dia boleh masuk, tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa perlu duit? Tak perlu duit. Cuma perlukan sedikit tahan tenaga. Makan dan minum. Dan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam puasa. Tuan-tuan, tengok lagi nak masuk syurga. Tuan-tuan, ada di kalangan kita datang masjid. Ibarat kami datang masjid, tiba-tiba tabung lalu. Kami masuk, kena keluar duit. Dia masuk, tuan-tuan, RM1 aja dalam masjid. Sedangkan dia makan tiap-tiap hari, tuan-tuan, hampir RM20 tu. Nak masuk syurga Allah, datang masjid, pun RM1 dah. Makan tiap-tiap hari hampir RM20. Itu kalau seorang. Kalau dengan keluarga, mungkin sampai RM60. Tapi seminggu sekali nak masuk syurga Allah, boh dalam masjid, tabung Jumaat, sehari RM1, seminggu RM1. Bang, cuba bayanglah, kita nak masuk syurga Allah, kita datang ni masjid Sungai Lokan ini, Al-Hidayah, tuan-tuan, kita masukkan seorang RM10 aja hari ini. Saya yakin, tuan-tuan, kutipan derma untuk masjid Sungai Lokan, Al-Hidayah ini menjangkau hampir 5,000 pada hari Jumaat ni. Cuba tuan-tuan renung, nak masuk syurga Allah, berapa ringgit yang tuan-tuan masuk dalam tabung? Bubur RM1, jamin syurga ke?
Saya nak tanya RM1 tu, masjid boleh buat apa untuk beli RM1 tuan-tuan? Kipas tuan-tuan tak mampu, 120 kipas. Kapet hampir ratusan ribu. RM1 boleh beli apa untuk duit tuan-tuan nak masuk syurga Allah? Siapa yang buh RM1 tuan-tuan, keluar semula bang. Bubuhlah RM10. Kita isap okok pun sehari, hampir satu kotak RM10. Seminggu RM70. Datang rumah Allah nak masuk syurga, bubuh RM1 bang. Ada orang bukan RM1, pejam mata, buh pun dah bila tabung lalu. Buat tidur, buat tak tahu. Sedangkan nak masuk syurga Allah, nilainya cukup hebat. RM10 seminggu pun jadilah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah tuan-tuan, pada Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kalau tuan-tuan dengar khutbah ini, tuan-tuan rasa, ya Allah, aku nak masuk syurga. Bang, rebutlah tuan-tuan syurga ini. Saya seru, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk kita masuk ke syurga Allah, arah kebaikan ini. Carilah tuan-tuan sebanyak mana pahala yang boleh kita buat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.